Baik, seterusnya kita ke bumi kenyalang. Antara fokus mengenai pengeluaran hidrogen bagi memacu agenda ekonomi negeri. Perinciannya bersama Venus Samring di sana. V, silakan. Ya, Azam, sejumlah 400 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pembangunan di bahagian Kapit dalam tempoh 3 tahun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, dana tersebut digunakan termasuk bagi projek Pelan Induk Pembesaran Bandar Kapit dan projek infrastruktur di daerah Bukit Mabung. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan antara projek yang dilaksanakan di daerah Bukit Mambung adalah pembinaan jalan raya, lapangan terbang dan projek infrastruktur asas lain. Katanya bagi projek Pelan Induk Pembesaran Bandar Kapit pula akan melihatkan beberapa komponen utama bagi mengurangkan kesesakan di Bandar Kapit yang semakin pesat membangun. Antaranya ialah commercial area, nombor duanya ialah skim perumahan, ketiganya sudah tentu jalan asas. Kerana kita boleh connect belakang Kapit terus ke kawasan Kapit baru. Dan kita juga akan menempat semula mereka yang mungkin terhapis oleh sungai. Beliau memberitahu demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa penyelarasan pembangunan Sarawak yang diadakan di Kompleks Negeri Kapit. Turut hadir Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi dan wakil-wakil rakyat dari bahagian Kapit. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu kos pengeluaran hidrogen dijangka turun dan lebih murah dalam tempoh 10 tahun lagi sekaligus memacu agenda ekonomi hidrogen negeri Sarawak. Beliau memberitahu buat masa ini melalui proses elektrolisis sebanyak 60 kilowatt tenaga elektrik diperlukan bagi menghasilkan 1 kilogram hidrogen. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari optimis jumlah penggunaan tenaga elektrik tersebut dijangka mampu dikurangkan apabila teknologi lebih berkesan dan murah dapat dihasilkan oleh saintis. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian EV Adoption Event di Kuching. Beliau menambah ketika ini Kerajaan Sarawak juga sedang bekerjasama dengan Petronas untuk menghasilkan 1 kilogram hidrogen dengan menggunakan 38 kilowatt tenaga elektrik. Jelasnya ini akan mengurangkan kos pengeluaran hidrogen sehingga 50%. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan proses pengeluaran hidrogen ialah sesuatu yang baru dan semestinya memerlukan sedikit masa untuk dikomersialkan. Lesen agensi pelancongan akan dibatalkan sekiranya didapati terlibat dalam kes pembelian tiket penerbangan secara pukal. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, beliau telah mengarahkan timbalannya Khairul Firdaus Akbar Khan untuk mengetuai siasatan dan pertemuan dengan semua agensi pelancongan berkenaan isu terbabit. Buat masa ini, Datuk Seri Tiong berkata pihak kementerian masih mengumpul maklumat dan hasil siasatan akan diketahui seawal 7 Februari ini selepas beliau kembali menghadiri forum di Indonesia. Yeah, we will rule out, we will cancel the license. Kalau dia jalankan dia punya menjaga ataupun dia punya bisnes tidak ikut undang-undang. Dalam pada itu, beliau turut mengalu-alukan kerjasama swasta dalam memajukan kawasan pelancongan di tempat masing-masing dalam usaha meningkatkan ekonomi. Beliau menyentuh cadangan pihak swasta untuk pembinaan tiang bendera bersempena ulang tahun ke-60 Sarawak membentuk Persekutuan Malaysia. Tiang bendera yang dicadangkan itu setinggi 99 meter iaitu 4 meter lebih tinggi daripada tiang bendera di dataran Merdeka Kuala Lumpur. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Jalan Badruddin, Kuching. Lawatan tersebut antara lain bagi mendapat penerangan daripada pihak polis dalam sektor pelancongan. Terdahulu, Datuk Seri Tiong turut memeriksa kawalan kehormat kontingen yang merangkumi lebih 100 anggota dan pegawai polis di IPK Sarawak. Sektor pengangkutan merupakan salah satu pemboleh utama untuk memudahkan dan memacu pembangunan sektor ekonomi negeri Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ini bagi mencapai negeri maju dan ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19.
Datuk Sri Lee menjelaskan melalui PCDS 2030, Sarawak akan menggandakan saiz ekonomi daripada RM136 bilion pada tahun 2019 kepada RM282 bilion pada tahun 2030 dengan kadar pertumbuhan purata 8% setahun. Through PCDS, Sarawak has a very clear development direction. We want to double the size of our economy from 136 billion in 2019 to 282 billion ringgit in 2030 with an average growth rate of 8% per annum. Beliau juga memaklumkan kementerian diwatakan sebagai pengurusan pengangkutan darat di Sarawak dan mempunyai 2 jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Pengangkutan Awam Sarawak dan Jawatankuasa Pengurusan Trafik Bandar Sarawak di bawah bidang kuasa kementerian tersebut. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Bengkel Penyelesaian Harmoni Operasi Kenderaan Berat Sarawak di Bintulu. Bengkel berlangsung selama 2 hari bagi mengkaji perintah sekatan berat, semasa dan peraturan mengenai kenderaan berat, garis panduan keselamatan dan prosedur yang berkaitan dengan keupayaan struktur jalan, jambatan dan pembentung di Sarawak. Bengkel yang dihadiri seramai 80 peserta ini terdiri daripada pelbagai pihak berkepentingan. Pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP bagi Dewan Undangan Negeri Piasau berjalan lancar tahun lepas bagi memberi keselesaan kepada penduduk Miri Amnya. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu memberitahu projek-projek berkenaan telah berjaya disiapkan oleh kontraktor yang telah dilantik. Datuk Sebastian dalam tinjauan ke beberapa projek RTP bagi kawasan Piasau memberitahu antara projek yang telah siap adalah pembinaan sistem peparitan di Jalan Kordia 2, berhampiran Miri Gospel membabitkan kos berjumlah RM80,000. Katanya projek itu telah dimulakan pada September tahun lepas dan siap pada Disember tahun yang sama, diharap dapat menyelesaikan masalah sistem peparitan dan banjir kilat di kawasan berkenaan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Piasau berkata, bagi projek penambahbaikan mini rekreasi beserta ruang pejalan kaki dan gelanggang bola keranjang bernilai RM300,000 di Jalan Aru Miri, kini telah mencapai 92% siap. Ia dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan bulan hadapan yang memberi ruang kepada penduduk sekitar beriadah. Mini recreation. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V dengan laporan dari Sarawak.